Saya dulu pun berkali-kali diserang oleh orang yang bertugas di jasa. Mereka serang saya, macam-macam branding mereka bagi. Ha? Saya masih ingat lagi. Ini pegawai jasa. Kerana saya condemn Perdana Menteri masa itu Najib Razak. Jadi kerja dia lain tak ada lah. Siapa yang tak sehaluan dengan Perdana Menteri masa itu diserang, termasuk saya. Jadi itu, apabila sekarang ini jasa diwujudkan sebagai semula, kita nak tanya bila diwartakan jabatan ini diwujudkan. Jadi apakah sekarang ni jasa ni juga dia macam unit cawangan khas di Bukit Aman. Dia ada duit hantu, belanja yang tak boleh di-query kan. Dulu satu masa ada kes di Seri Aman, Stesen Brand yang bertugas sana mungkinlah belanja banyak. Jadi belanjanya tu tak ada rekod. Jadi audit nak siasat, nak pergi tengok apa yang dia belanja oleh cawangan khas di Seri Aman, Sarawak tu. Kabarnya bangunan cawangan khas itu dibakar untuk menghilangkan maklumat tu. Entah ya, entah tidak, kita tak tahulah. Itu kisah lama tu. Lama, kisah lama. Jadi tak semua orang tahu kes itu. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe Maka kita mula sembang pagi-pagi sebelah petang ni, supaya kita semua terhadap penubuhan jasa ni. Jasa ni dahulunya dipanggil Jabatan Halwal Khas. Jasa itu tidak wujud dari segi undang-undangnya, hanya panggilan saja jasa. Tapi daripada segi departemental, jabatan dipanggil Jabatan Halwal Khas. Jadi banyak orang komplain, saya pun komplain. Saya tak komplain pun. Sebab pertama sekali yang saya nak kena bincang atau nak beritahu pada rakyat, pada kerajaan Muhyiddin Yassin ni, kan dulu dia juga terlibat di dalam membuat keputusan untuk memansuhkan jasa ni. Itu keputusan kabinet. Di mana dibawa di dalam mesyuarat kabinet pun bersetuju jasa itu dibatalkan ataupun dibubarkan ataupun dimansuhkan. Istimewanya sekarang ni, tiba-tiba tanpa ada warta kerajaan di dalam Akta Tugas Menteri dan Timbalan Menteri, jasa ini wujud, tiba-tiba dapat peruntukan 81 juta dalam masa 12 bulan ke depan. Makna lebih kurang dalam 7 juta sebulan lah. Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. Kita semua faham daripada 81 juta ni dibagi 12 ya, lebih kurang 6 juta 750,000. Ngopi. Dibelanjakan setiap bulan, kerana 12 bulan. Jadi rakyat marah sekarang ni ialah kerana berdolak daliknya kerajaan yang mana dahulunya dah bersetuju, yang sebenarnya tak ada apa-apa pun perubahan antara kerajaan PS dengan kerajaan Perikatan Nasional. Hanya berbezanya kerajaan PS, PKR dengan DAP tak ada. Dah keluar dan termasuk amanah 91 campur 11, lebih kurang 102 kursi parlimen tidak lagi di dalam kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi yang ada sekarang ni di dalam kerajaan Perikatan Nasional ialah sebilangan besar menterinya. Menteri yang besar-besar ni
semuanya ada dalam kerajaan PH. Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri. Dahulunya dalam PBM, Menteri Dalam Negeri. Azmin Ali, menjalankan tugas timbalan Perdana Menteri, Menteri Kanan. Dahulunya Menteri Ekonomi. Kalau kita tengok menteri-menteri yang ada ni, Zuraidahnya dahulunya di bawah Menteri PH. Kalau kita lihatlah semua kerajaan tu, Pak Wan dulunya daripada PBM. Jadi kalau kita lihat 80% kerajaan sekarang ni adalah apa yang dipanggil DNA PH. Jadi takkan mereka tak tahu, mereka dulu bersetuju untuk memansuhkan jasa. Sekarang ini tiba-tiba jasa diberikan jawatan bajet 81,000. Memang 81 juta. Memang jadi masalah kepada rakyat. Kerana apa? Rakyat pun bersetuju jasa ni dimansuhkan. Kerana pada dulu pun kita lihat jasa ni pun tidak pernah menguntungkan apa-apa pun. Dari segi kerjanya. Kerjanya menjaga Perdana Menteri, bukan menjaga kerajaan. Saya dulu pun berkali-kali diserang oleh orang yang bertugas di jasa. Mereka serang saya, macam-macam branding mereka bagi. Saya masih ingat lagi, ini pegawai jasa. Kerana saya condemn Perdana Menteri masa itu, Najib Razak. Jadi kerja dia lain tak ada lah. Siapa yang tak sehaluan dengan Perdana Menteri masa itu diserang, termasuk saya. Jadi itu, apabila sekarang ini jasa diwujudkan sebagai semula, kita nak tanya, bila diwartakan jabatan ini diwujudkan? Dalam sejarah Malaysia ni, ada 2 jabatan yang pernah, atau agensi yang pernah ditutup oleh kerajaan. Satu ialah Lembaga Kemajukan Ternakan Negara, atau ringkasnya Maju Ternak. Najib Razak mula-mula jadi ahli parlimen, dia adalah fungsi Maju Ternak. Apa yang apabila Kementerian Maju Ternak ditubuhkan selepas 10 tahun, banyak masalah berlaku. Pertama, masalah undang-undang. Ianya ada satu badan yang bertindih dengan Jabatan Haiwan. Ini saya tanya sendiri dengan almarhum Datuk Manan Osman. Masa itu dia Menteri Pertanian. Saya tanya dia, Datuk, kenapa Maju Ternak tutup? Kemudian Maju Ternak itu pula banyak merugikan daripada untung. Pelaga lembu-lembu tak jadi. Kemudian itu Maju Ternak pula nak meniaga, membekalkan lembu. Ini bertentangan. Wang kerajaan tak boleh diperniagakan. Tambah pula Maju Ternak, ia satu akta yang dikeluarkan daripada Parlimen, yang mana dia bersama dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, ditubuhkan selepas dasar ekonomi baru. Yang keduanya, ianya bukan dibubarkan, hanya diperkecilkan, kemudian dijadikan bahagian saja, iaitu SERU, Socio-Economy Research Unit, SERU. SERU ni sebahagian daripada Jabatan Perdana Menteri. Dia bersama dengan EPU, Economy Planning Unit. Jadi untuk berapa lama SERU ni dilihat dia bersaing dengan EPU. Dan kemudian pula EPU pula ada mekanisme di sendiri untuk membuat kajian sosioekonomi ini. Jadi itu unit itu dikecilkan, hanya menjadi sebahagian saja di bawah EPU, dan kemudian itu hilang dengan sendirinya SERU, Socio-Economy Research Unit. Itu dia yang saya tahulah. Yang lain saya tak tahu sebab mungkin saya terlepas pandang. Tapi bagaimanapun, apa yang saya nak kata, nak tubuhkan jasa ni balik semula, dianya apa kerja dia, apa tugas dia, dan kabarnya dia di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dulu pun jasa ni memang di bawah Jabatan Menteri, Jabatan Perdana Menteri. Peringkat akhir dia berapa bulan ke berapa tahun sebelum dia dimasukkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Itu saya ingat lagi.
81 juta akan dibelanjakan dan kemungkinan jawatan ini akan melantik pegawai yang dipanggil political reward. Political reward ini ialah orang politik. Macam juga jasa yang dulu. Ketua pengarahnya orang politik, pegawai-pegawai dia orang politik. Jadi, apakah sekarang ni jasa ni juga dia macam unit cawangan khas di Bukit Aman. Dia ada duit hantu. Belanja yang tak boleh di-query kan. Dulu satu masa ada kes di Seri Aman. Kesyebran yang bertugas sana mungkinlah belanja banyak. Jadi belanjanya tu tak ada rekod. Jadi audit nak siasat, nak pergi tengok apa yang dia belanja oleh cawangan khas di Seri Aman, Sarawak tu. Kabarnya bangunan cawangan khas itu dibakar untuk menghilangkan maklumat tu. Entah ya, entah tidak, kita tak tahulah. Itu kisah lama tu. Lama, kisah lama. Jadi tak semua orang tahu kes itu. Okay. Jadi begitu juga sekarang ni, 81 juta ni, apa akan dibelanjakan oleh jasa? Untuk kepentingan rakyat, mensejahterakan rakyat, melindungi rakyat. Apa dia? Selain daripada menggunakan wak rakyat bagi tujuan politik. Pertama, membayar cyber trooper. Dia mungkin akan melantik berpuluh-puluh. Hari ini, apabila saya penaikkan isu jasa ni juga, telah pun diserang oleh cyber trooper Mai Dedak ni. Dulu UMNO menghadapi Mai Kemut. Sekarang, pihak Makcik Gemuk dan Satpol ni set pula Mai Dedak. Iaitu ayam dalam reban. Ayam dalam reban ni dia terus serang. Serang. Saya apa ada masalah. Dulu Mai Kemut 1,000 orang dia. Hampir semua tu saya blok. Sombong amat. Jadi dia tak masuklah lagi dalam saya punya timeline. Jadi sekarang ni, kalaulah cyber trooper tu ada di bawah naungan jasa, jangan serang saya. Kalau saya serang you punya boss, abah kau, kamu bagi pencerahan. Saya tak ada masalah. Saya tak akan delete. Kerana dia tak ada kaitan dengan saya. Tapi apabila usik nama saya, kata budak-budaknya, petik nama saya akan delete, saya akan block. Jadi, apa yang tuan-tuan dan perempuan semua marah sekarang ni, kerana benda tu dah dimansuhkan. Sekarang baru ke Muhyiddin Yassin tahu, Azmin Ali tahu, Zuraidah tahu, Radhi Jiddin tahu pentingnya berjasa dulu. Hanya kerana jasa itu penuh dengan orang UMNO, kamu tutup. Sekarang kamu buka balik, nak penuhkan pula orang kamu. Jadi, kenapa kamu sanggup untuk menggunakan duit pembayar cukai untuk kepentingan kamu? Ini yang saya nak tanya dengan Tengku Zafrul, banker. Ya? Jangan lupa subscribe Ingat subscribe